Okey, alhamdulillah. Okey, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Nabila binti Muhammad Rahim, antara ikon Anas yang terbarulah. Okay, jadi program Talaki kita ni ditaja oleh Asatizah Selangor bersama Kasih Madani yang dikedolakan oleh pihak Merdeka Center dan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan menerusi Yayasan Saim Darby. Okey, jadi kita terus kepada kita punya perkongsian pada hari ini. Tajuk yang saya pilih untuk live kita pada malam ni adalah wanita muslimah antara kemuliaan syariat dan cabaran zaman. Okey, jadi first thing first, kita kena faham dululah wanita ni bagaimana menurut syariat Islam. Okey. Okey, wanita ni merupakan anugerah Allah. Daripada dulu kita mesti akan pernah dengar wanita pada zaman jahiliah Arab dilayan dengan sangat teruk. Mereka, bayi perempuan ditanam hidup-hidup, ada yang diperdagangkan, dijadikan alat jual beli. Seteruk itu dan serendah itu martabat wanita pada zaman Arab jahiliah. Tapi sekarang ni selepas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat martabat wanita tidaklah setaraf dengan lelaki, tapi mengangkat martabat wanita seindahnya. Nak kata peranan wanita ni besar dalam membina masyarakat dan ummah. Sebab apa? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dilahirkan oleh wanita, iaitu ibunya Siti Aminah. Jadi datang Islam ni bukanlah untuk menyekat kebebasan wanita, tapi untuk pelihara maruah, pelihara hak dan kesejahteraan wanita itu sendiri. Jadi namun arus dunia moden sekarang ni menyebabkan ramai muslimah berdepan dengan cabaran, iaitu kekeliruan antara tuntutan syariat dan juga tuntutan kebebasan yang mengikut zaman semasa, iaitu dah luar daripada syariat. Oleh itu kita ni kena fahamlah kedudukan wanita menurut sudut pandang Islam dalam menuntut sesuatu hak. Kita kena faham dulu wanita ni dekat mana. Okey? Agar apa? Agar dapat hadapi cabaran semasa dengan ilmu, iman dan juga hikmah. Okey, wanita ni merupakan tiang keluarga dan pembina generasi. Terbinanya satu ummah melalui wanita, bukan seorang lah, melalui wanita, iaitu ibu. Terdidiknya seseorang anak tu daripada dalam rumah. Bukannya wanita ni tugas dia melahirkan anak, lepas tu hantar anak pergi sekolah, belajarlah kat sekolah. Tak. Anak-anak ni belajar daripada dalam rumah. So mesti tidak, seseorang wanita ni kena ada satu ilmu yang luas tentang agama, tentang apa orang kata, akademik, tentang masyarakat. Untuk apa? Untuk dia turunkan kepada anak-anak dia. Jadi syariat Islam memulakan wanita dengan hak dan tanggungjawab yang seimbang. Macam saya cakap tadilah, wanita berbeza, wanita zaman dulu dengan wanita zaman sekarang yang Allah angkat menjadi lebih hebat daripada wanita zaman Arab jahiliah. Jadi dunia hari ini menawarkan pelbagai ideologi yang mencabar kefahaman muslimah. Dari segi media sosialnya, dari segi dunia yang tiba-tiba ada kemasukan barat secara berleluasa, macam-macam lah. Nanti kita akan bincangkan cabaran-cabaran yang muslimah perlu hadapi. Kemudian ni secara menyeluruh lah saya ceritakan. Jadi muslimah ni kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Tak boleh lari. Macam mana kita nak hadapi cabaran tu, tak mesti tidak, kita kena juga kembali kepada agama kita, kepada teras kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah pun pernah juga berpesan, kamu tidak akan sesat jika kamu berpegang kepada dua perkara ni, iaitu apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dekat situlah kita punya teras pegangan kita. Okey.
Jadi seterusnya kepada slide yang ketiga, mengapa tajuk ni dipilih? Okey, sebab apa tajuk ni dipilih? Sebab sekarang ni timbulnya ada satu persoalan. Kenapa hari ni ramai wanita Islam berasa syariat tu menyekat kebebasan sedangkan Allah menurunkannya sebagai rahmat? Okey, sebab apa? Sebab mulalah ada salah faham terhadap syariat Islam. Okey, syariat Islam ni datang untuk memastikan sesuatu hak tu dijalankan dengan tanggungjawab, dijalankan dengan amanah. Tetapi mereka ni salah faham. Mereka ni mulalah tuntut hak-hak yang tidak sepatutnya. Contohnya kesamarataan antara lelaki dan wanita. Jadi benda ni semua sebab salah faham. Dia tak faham syariat Islam yang sebenar-benarnya. Okey, yang kedua kerana pengaruh media sosial dan budaya barat. Okey, sekarang ni media sosial ni banyak dah. Ada yang tak pernah jumpa dengan ustaz-ustazah tapi tiba-tiba belajar daripada TikTok, belajar daripada ChatGPT, belajar daripada Facebook. Okey, benda tu semua tak tahu lagi betul ke tidak, sahih ke tidak. Jadi semua tu sebab pengaruh media sosial dan budaya barat lah. Okey, yang ketiga, krisis identiti dalam kalangan wanita muslimah. Yang ni kita agak penting lah sebenarnya mengapa tajuk ni dipilih. Okey, krisis identiti ni macam seseorang wanita ni dia tak kenal lagi diri dia. Okey, dia tak tahu lagi tujuan hidup dia, apa yang dia nak, apa peranan di dalam hidup ni. Dia tak tahu lagi, dia tak kenal diri dia. Sebab tu mulanya dia keliru identiti, dia tak tahu apa yang dia kena buat. Sekejap dia nak yang ni, sekejap dia nak yang ni. Okey. Seterusnya cabaran institusi keluarga. Yang ni semua kita akan bincangkan lebih mendalam pada slide-slide yang seterusnya. Okey. Yang terakhir, keperluan membina muslimah yang berilmu dan berprinsip. So pentinglah kenapa tajuk ni dipilih. Okey. So antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jadi Islam tu datang bukanlah untuk menyekat kebebasan, bahkan satu rahmat kepada seluruh alam. Alam ni termasuklah wanita. Okey, jadi kita tak boleh nak kata Islam ni datang ni menyusahkan kita lah. Tak boleh. Sebab naiknya martabat seorang wanita ni ketika Islam datang. So kita tak boleh nak kata susahlah hukum Allah ni. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah suruh pakai tudung? Kenapa kena tutup aurat? Kenapa? Banyak kenapa ni sebab kita tak faham. Kita tak dalami hikmah sesuatu syariat yang Allah telah tetapkan. Okey, syariat ni datang sebab apa? Nak jaga maruah, nak jaga agama, nak jaga akhlak, keselamatan dan juga masa depan wanita tu sendiri. Siapa kata datangnya Islam wanita tak boleh bekerja? Tak. Sedangkan Sayyidatina Khadijah juga seorang usahawan. Okey. Isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata wanita selepas datangnya Islam tak boleh menuntut ilmu? Salah. Sebab Sayyidatina Aisyah juga merupakan salah seorang cendekiawan Islam, salah seorang tokoh wanita Islam yang hebat ilmunya. Okey, menjadi rujukan para sahabat dalam riwayat hadis. Okey. So dalam antara bukti Allah mengangkat martabat wanita dalam surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
menerangkan kepada kita, boleh dapat 4 poin lah. Okey, saya ceritakan ada 4 poin dalam ayat ni, yang mana 4 ni merupakan satu, kita kata, cara Allah tinggikan martabat seseorang wanita. Yang pertama, larangan menjadikan wanita sebagai warisan. Okey, untuk makluman dulu, waktu zaman pra-Islam, zaman Arab Jahiliyah, wanita ni selepas mereka kematian suami, wanita ni dijadikan satu alat yang mereka ni tak ada keputusan. Sebab orang ahli keluarga suami tu boleh kahwini wanita ni tanpa persetujuan wanita tersebut, dan juga boleh kahwinkan wanita ni kepada orang lain yang mereka inginkan, yang wanita ni sendiri tak nak. Okey, yang kita sendiri tak nak, yang dia sendiri tak nak. Lepas tu ada juga yang boleh diorang ni melarang wanita tersebut daripada menikah. So ni antara amalan mereka selepas wanita kematian suami. So benda ni ada lagi tak sekarang ni? Tak ada kan? Sebab selepas datangnya Islam, Rasulullah hapuskan terus amalan jahiliah orang Arab. Antara larangan yang kedua dalam ayat tersebut, Allah melarang para suami daripada menyakiti dan memeras isteri. Okey, dekat sini menyakiti atas sebab dia nak tuntut balik mas kahwin yang diberikan sebelum kahwin. Sebab tu kahwin tu. Okey, suami tu dia melakukan satu keganasan kepada isteri tu untuk tuntut balik. So benda ni Allah larang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut. Okey, kecuali jika wanita tersebut melakukan sesuatu larangan, contohnya zina. Okay? Bila seorang wanita tu melakukan zina, so haruslah untuk lelaki tu menuntut balik mahar mengikut hukum yang sepatutnya lah. Okay, yang ketiga, perintah bergaul dengan cara yang baik. Yang ni pada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, Allah menasihati para suami untuk bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan pandangan yang baik, saling menghormati, kata yang lembut. Okey, so tak bolehlah nak kata suami ni dia ada kuasa veto, so ikut suka apa je dia nak buat, boleh. Tak. Okey, Allah naikkan martabat wanita. Okey, dengan Allah tegur para suami, berbuat baik kamu dengan para isteri kamu. Okey, yang terakhir dalam ayat ni, Allah menasihati para suami dengan sikap rasa cinta yang berkurang. Bila mana berlaku rasa cinta yang berkurang pada para suami, Allah nasihati mereka supaya bersabar. Okey, bila rasa macam, kenapa rasa macam tak suka dah dekat isteri aku ni, kenapa rasa macam tak cantik benda tu semua hasutan syaitan je. Allah nasihatkan para suami ni untuk bersabar. Sebab boleh jadi selepas fasa bersabar tersebut, Allah hadirkan satu rezeki. Okey, rezeki ni bukanlah rezeki semata-mata duit. Okey, boleh jadi satu nikmat hidup yang tenang. Okey, benda tu semua rezeki. Okey, sebalik bersabar tersebut. Okey, seterusnya pada slide yang keempat, realiti wanita hari ini. Muslimah berada di persimpangan. Persimpangan yang macam mana? Ada dua simpang. Okey, satu simpang kemuliaan menurut syariat. Satu lagi simpang kebebasan menurut acuan dunia. Yang mana realiti semasa ni, wanita sekarang tekanan untuk nak mengikut trend zaman sekarang. Mereka mula rasa satu kejayaan ni bila mana mereka capai satu kecantikan, mereka capai satu kekayaan. Bagi mereka cantik tu bila dia orang kurus. Tak. So tu maksud dia antara dua simpang. Mereka ni nak mulia menurut syariat ataupun mereka ni nak kebebasan dunia. Kebebasan menurut acuan dunia. Okey.
Itu antara definisi wanita, realiti wanita sekarang. Betul tak? Wanita sekarang ni pada arus pertama, dia ada dua arus. Arus pertama ni Islam mengangkat wanita. Okey, Islam mengangkat wanita dengan cara yang sangat banyak. Okey, arus yang kedua, dunia moden mengajak wanita menilai diri berdasarkan kecantikan, berdasarkan kebebasan mutlak, berdasarkan populariti, berdasarkan kerjaya semata-mata. Bila mana ada empat ni, maka berjayalah dia. Tak juga, sebab ada je orang yang mungkin dia tak bekerja tapi nilai dia tinggi di sisi Allah. So wanita ni ramai yang keliru. Adakah syariat ni mengongkong mereka atau sebenarnya syariat ni membebaskan mereka? Okey. So seterusnya, pada slide yang seterusnya, kemuliaan wanita dalam Islam. So kita kena fahamlah wanita ni bagaimana kemuliaan mereka dalam Islam. Okey, dia ada dua zaman. Satu zaman sebelum Islam, satu lagi zaman selepas Islam. Okey, wanita sebelum Islam ni dianggap barang dagangan, dianggap tak boleh memiliki harta. Lepas tu boleh diwarisi, bayi perempuan ditanam hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup. Benda tu semua pada zaman sebelum Islam datang. Okey, firman Allah dalam Al-Quran sendiri dalam surah At-Takwir, Allah sebut, dan apabila bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Ada perkataan ditanam hidup-hidup. So selepas datangnya Islam hapuskan benda ni semua. Sepatutnya kita ni kena bersyukurlah. Andai kata zaman tu masih ada sampai sekarang, ada lagi tak orang perempuan? Tak ada lah kan, sebab ditanam. So sekarang ni kita kena bersyukurlah. Okey, syariat tu datang sebagai rahmat kepada seluruh alam. Okey, so zaman yang kedua, Islam memuliakan wanita. Kejap. Pada zaman sebelum Islam tu, bila mana datangnya Islam memuliakan wanita. Wanita mula mempunyai nilai di sisi Allah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 195, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan orang yang beramal daripada kalangan lelaki ataupun perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tak membezakan kita berdasarkan jantina. Yang membezakan kita ni apa? Takwa dan juga iman. Maksudnya lelaki ke perempuan ke, selagi mana iman mereka kuat, okey, banyak amal mereka, situlah yang menjadi titik ukur dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah okey dia ni lelaki, maksudnya dia perlu diutamakan. Tak. Okey, bukan. Yang mana siapa beramal, dialah yang mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membezakan kita hanyalah takwa. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan, istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Maksudnya apa? Berpesan-pesanlah kamu agar berbuat baik kepada wanita. Sesungguhnya wanita diciptakan daripada tulang. Bahagian yang paling bengkok pada tulang rusuk ialah bahagian atasnya. Jika engkau cuba meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka berpesan-pesanlah kamu agar berbuat baik kepada wanita. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Maksud hadis ni bukan nak menghina wanita, nak kata wanita ni cacat sebab bengkok. Tak. Yang tu secara zahir ayat sahaja. Tapi kita kena faham makna perumpamaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Okey. Rasulullah nak sampaikan kepada lelaki ni bahawa untuk faham fitrah seseorang wanita. Supaya apa? Berbuat baik kepada wanita dengan kasih sayang, hikmah dan juga kelembutan. Apa-apa nak tegur dengan baik. Okey, ni semua sebab apa? Sebab sifat lembut seseorang wanita tu. Nak kata
wanita ni tinggilah dalam Islam. Sampaikan Rasulullah tegur laki-laki ni. Ni nak tegur isteri, tegur baik-baik. Nak tegur adik-adik, kakak-kakak, tegur baik-baik. Faham tak? Wanita ni ada sifat dan juga emosi yang berbeza daripada lelaki. Lelaki ni, diorang ni kan simple. Kita ni kadang-kadang complicated kan. Sekejap nak ni, sekejap nak ni, sekejap mood macam ni, sekejap mood happy kan. So, fitrah ciptaan Allah ni bukanlah satu kelemahan untuk kita. Malah satu, kita boleh kata creativity Allah Subhanahu Wa Taala lah, menciptakan wanita dengan berbagai emosi. Faham tak? Bayangkanlah kalau perempuan ni sama je sifat dengan lelaki, tak kebosan dunia ni. Okey, kalau dalam ayat, dalam hadis tersebut, jika engkau cuba meneruskannya, engkau akan mematahkannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seseorang suami tu terlalu keras, okey, terlalu keras, paksa isteri dia ikut kehendak dia dalam semua benda yang suami ni nak lah. Okey, benda ni boleh merosakkan hubungan sehingga membawa kepada perpisahan. Okey, mematahkan ni maksudnya sebagai Imam Nawawi ibaratkan sebagai perceraian lah, ataupun kerosakan hubungan rumah tangga. Maksudnya sebab itulah Nabi berpesan, pesan baik-baik. Nasihat baik-baik. Kalau keras sangat nanti wanita tu melawan. Si isteri ni melawan. Kita ni tak boleh kalau kena tekan-tekan. Sekarang kan dah jangan nekan-nekan Okey. Kalau nekan-nekan kita yang naik anginnya. Okey, dalam hadis ni juga mengajar para suami ni agar terima kekurangan yang tidak bercanggah dengan syariat dan membimbing isteri dengan sabar dan juga berhikmah. Okey, so pahala yang besar lah untuk para suami ni. Janganlah terlalu cepat berputus asa dengan para isteri, betul tak? Okey, kena sabar. Kan selepas sabar akan ada satu busyra, satu kegembiraan kepada para suami. So bila sabar, Allah akan datangkan satu rezeki. Mungkin tiba-tiba jadi kaya ke kan? Kita tak tahu. So sabar je lah kan. Okey. So Islam mengangkat martabat wanita ni. Sekejap. Islam ni membenar wanita diberi hak untuk memiliki harta. Antara satu cara Islam memuliakan wanita dengan membenarkan wanita memiliki harta. Okey, Islam juga membenarkan wanita berniaga, mewarisi, beri sedekah. Semua tu Islam bagi je. Bukan tak boleh kan seorang isteri ni berniaga. Boleh, tapi mengikut hukum syariat. Contoh terbaik yang kita boleh ambil, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga seorang usahawan yang sangat berjaya. Okey, beliau sangat mengikut hukum syariat yang telah ditetapkan. Jadi kita tak boleh nak kata, nak bisnes ni kena buka aurat baru orang beli. Tak. Rezeki ni datang daripada Allah SWT, bukan daripada kita punya andaian. Kita kata ni baru rezeki datang. Tak, boleh kata awak dah buka semua tapi tetap tak berjalan perniagaan tersebut, betul tak? So rezeki datang daripada Allah SWT. So kena yakin dengan Allah. Jadi Islam mengangkat martabat wanita juga dengan cara ibu mendapat kedudukan yang tinggi. Nabi SAW ada satu hadis, saya tak ingat dia punya ayat dia, yang mengatakan sekejap. Jahimah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik? So Rasulullah jawab apa? Manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat baik adalah ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian ayah kamu. So nak kata kat sini, tinggi tak kedudukan seorang ibu dalam agama Islam sehingga Rasulullah sebut 3 kali sebagai jawapan kepada persoalan Jahimah tersebut. So kat sini pun kita boleh fahamlah, dan ramai dah guna kisah ni kepada anak ni. Rasulullah cakap kena dengar cakap ibu. 3 kali Rasulullah cakap. Bukannya hadis ni rare, betul tak? So ramai dah tahu, ramai dah maklum bahawa ibu ni kedudukan dia tinggi, nilai dia dalam Islam. So ibu ni wanita, betul tak? So
dalam indirectly kita boleh kata wanita ni tinggilah martabat dia dalam Islam sebagai seorang ibu. Antara peristiwa yang lain iaitu peristiwa syariat sa'i dalam ibadah umrah dan juga haji, yang mana dulu waktu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail dekat satu lembah, kan tak ada air. So Nabi Ismail waktu tu bayi lagi, baginda nangis sebab lapar kan. Siti Hajar ni beliau berpatah balik daripada Safa dan juga Marwah sebanyak 7 kali. Daripada Safa, Bukit Safa kan tinggi juga kan, daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari orang untuk bertanyakan jalan ataupun untuk bertanyakan tentang makanan ataupun air. So nampak tak dekat sini Siti Hajar ulang 7 kali mencari air untuk anaknya Nabi Ismail. So disebabkan perbuatan Siti Hajar tersebut, Allah terus syariatkan sa'i dalam ibadah umrah dan juga haji yang dilakukan oleh ramai masyarakat Islam. So indah ke tak indah? Indah kan, betapa Allah menghargai perbuatan Siti Hajar tersebut sehingga dijadikan syariat dalam Islam. Kemudian anak perempuan ialah rahmat. Okey, anak perempuan ni daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa diuji dengan memelihara anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, nescaya mereka akan menjadi perisai baginya daripada api neraka. Hebat tak? Kalau ada anak perempuan, ibu bapa tu jaga dengan baik, maka amalannya, perbuatan menjaga tu akan jadi perisai kepada ibu bapa tersebut daripada api neraka. Bayangkan kita dah buat dosa semua tu, tiba-tiba disebabkan perbuatan baik kita dengan anak perempuan kita, Allah selamatkan kita daripada api neraka. So tingginya nilai wanita ni daripada wanita tu kecil lagi. Daripada selepas dia lahir tu, Allah terus saya nak kata Islam terus mengangkat martabat wanita tersebut daripada bayi perempuan lagi. Bukannya tunggu dah balik baru Islam nak mengangkat martabat dia, tak, daripada bayi lagi. Okey. Kemudian wanita sebagai isteri. Okey, wanita sebagai isteri yang kita kata membawa sakinah dalam rumah tangga. Sebagai contoh kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira. Okey, waktu tu Rasulullah pulang dalam keadaan yang sangat takut. Bayangkan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah pertama kali melihat ketakutan Rasulullah yang teramat dahsyat tu sampai tak tahu nak buat apa kan. Sayyidatina Khadijah bukanlah bagi satu penyelesaian, ni abang pergi mandi. Tak. Sayyidatina Khadijah ni selimutkan Rasulullah, diam je, tak cakap apa. Tenangkan je Rasulullah tu, selimutkan. Sampailah Rasulullah sendiri yang ceritakan. Ni kalau kita tak, kalau kita ni, abang ceritalah, cepatlah, ceritalah. Kalau kita dah menekan-nekan, betul tak? So, tengoklah betapa hebatnya Sayyidatina Khadijah dalam menjadi satu ketenangan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, antara kemuliaan wanita dalam Islam ni juga, kita boleh memiliki harta, belajar dan bekerja dalam batas syarak. Kita boleh bekerja asalkan kita menjaga batas kita untuk tak terlalu bercampur gaul dengan lelaki. Kita boleh belajar asalkan kita tuntut ilmu yang sahih. Kita boleh buat kerja yang berbagai asalkan kita jaga kita punya batas. Okey, Islam iktiraf hak pemilikan harta wanita. Dalam firman Allah SWT surah Nisa ayat 32, bagi lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada pula bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Allah sendiri sebut, okey, dekat kita boleh untuk memiliki harta berbanding zaman Arab Jahiliyah yang dulu. Mereka ni tak boleh. Mereka ni lah yang dijadikan harta. Tapi kita tak. Okey. Wanita boleh berniaga, boleh dapat hibah, semua tu. Boleh bekerja selagi mematuhi syariat. Jadi kita kena fahamlah bila mana ada hak
bukan bererti bebas tanpa batas. Setiap hak tersebut sentiasa disertai dengan amanah dan juga tanggungjawab. Okey, contoh, kita bekerja, tapi jangan sampai kita abaikan tanggungjawab kita yang kita tengah tanggung. Contoh, seorang ibu bila bekerja, dia ada tanggungjawab anak-anak dia. Dia ada anak-anak dia untuk dia jaga. So janganlah kita bekerja sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita. Tu untuk ibu. Kalau contoh dia anak yang dia hanya ada ibu, so janganlah dia abaikan tanggungjawab dia untuk jaga ibu dia. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada harta, wajib untuk dia jaga harta dia dengan amanah. Janganlah gunakan harta tu ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Okey, yang ketiga, kalau dia tuntut ilmu, perlulah dia untuk sebarkan ilmu tersebut kepada khalayak ramai. Okey, so syariat datang ni untuk pastikan hak-hak tersebut ditunaikan secara amanah. Okey, so tak bolehlah kita kata okey, tu hak aku, tu hak saya untuk ada harta. So apa masalahnya kalau saya nak beli contoh arak, so tak bolehlah. Hak ni bukanlah sesuatu yang dia boleh bebas buat tanpa ada syariat. Faham tak? So semua tu ada amanah, ada tanggungjawab. Setiap hak yang dia dapat kena disertai dengan amanah. Okay? So slide yang seterusnya, cabaran wanita muslimah zaman kini. Apa je cabaran yang wanita muslimah sekarang hadap? Tambah-tambah pada zaman sekarang kan, ramai dah orang barat masuk. Lepas tu media sosial yang berleluasa, boleh je kita akses laman web ni tanpa ada kita kata secara bebas lah. Okey, yang pertama antara cabaran utama, ideologi feminisme yang melampau. Okey, so sebelum kita cerita feminisme, kita kena faham dulu, Islam ni bukan agama yang menindas wanita macam yang saya ceritakan pada awal-awal tu. Sebab tu kita kena bezakan antara perjuangkan hak wanita dengan menolak hukum Allah. Okey, so kita kena faham dulu, kita betul ke nak perjuangkan hak wanita ataupun sebenarnya kita menolak hukum Allah. Okey, malah Islam ni galakkan kita untuk tuntut hak. Contoh, bila seorang isteri tak dapat nafkah daripada suami, maka wajib untuk dia pergi mengadu dekat pejabat agama tentang hal yang dilakukan oleh suami dia untuk tuntut nafkah. Contoh lagi, bila mana seorang isteri dia dipukul suami dia, so dia kena mengadu dekat pejabat agama untuk apa? Untuk tuntut hak dia sebagai isteri dia, tuntut keselamatan dia. Okey, so Islam galakkan wanita tuntut hak selagi mana hak tersebut mengikut syariat. Okey, tapi ni masalah dia, bila mana seseorang tu kata saya tak setuju dengan hukum Allah. Inilah masalah dia. Okey, dia tak faham dah. Sebenarnya hak yang dituntut tu tak boleh, tapi tiba-tiba dia salahkan hukum Allah. Contoh, dia kata apa? Saya tak tutup aurat, tapi asalkan hati bersih. Asalkan hati macam mana nak kata saya tak tutup aurat, tak apa, tapi saya baik. Tak. Itulah yang nak kata sebenarnya dia tengah menolak hukum Allah. Allah tetapkan hukum untuk kita menutup aurat, tapi dia tak nak. Dia cakap apa? Apa yang dia buat tu hak dia lah. Hak dia lah untuk tak tutup aurat. Salah lah. So persimpangan yang saya cakap tadi tu, sama ada dia nak perjuangkan hak wanita ataupun dia nak menolak hukum Allah. Sebenarnya dia tengah menolak hukum Allah. Sebab hak wanita kita dah cakap dah tadi, semuanya berlandaskan syariat. Okey, bukanlah bebas. Okey. So mungkin kita belum faham hikmah sesuatu hukum, tapi kita kena yakin bahawa setiap hukum tersebut ada hikmah dia. Kita kena percaya Allah tetapkan suatu hukum tu mesti ada hikmah. So dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36,
tidaklah patut bagi lelaki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu perkara, mereka masih mempunyai pilihan yang lain. Macam saya cakap tadilah, Allah tetapkan tutup aurat, tapi dia pilih untuk tak tutup aurat. So benda ni pilihan dia sendiri, bukanlah hak yang dia tuntut atas alasan hak wanita. Sebab tu kita kata ideologi feminisme yang melampau. So mereka ni, feminisme ni nak menyamaratakan antara lelaki dan wanita dari segi segala benda. Contoh memberi nafkah. Contoh sampaikan ada wanita yang tak nak yang tak apa orang kata, ada wanita yang tak nak kahwin pun. Sebab apa? Sebab dia tak percaya dengan hikmah kekeluargaan, hikmah berkahwin. Dia terlalu orang kata salah faham dengan ideologi feminisme dengan syariat Islam. Okey. Yang kedua, media sosial dan budaya popular. Cabaran ni agak kita kata beratlah juga, sebab media sosial sekarang ni dah berleluasa kan, antaranya TikTok, Facebook, macam-macam. Okey. So benda-benda ni semua menyebabkan seseorang wanita ni kadang-kadang dia membandingkan diri dia dengan perempuan yang lain. Membandingkan dari segi apa? Dari segi cantik, dari segi kaya, follower banyak, kurus. Okay, benda ni semua hanya luaran. Okay, kalau dia faham betul-betul hukum Allah, syariat Islam tu sendiri, dia akan bersyukur seadanya, sebab apa yang Allah ciptakan tu dah indah belaka. Faham tak? Dah memang cantik. So kesan media sosial ni menyebabkan para wanita ni mulalah body shaming antara satu sama lain. Kemudian anxiety, dia rasa tak senang duduk. Apa yang selagi mana dia rasa dia tak kurus, selagi tu dia rasa dia tak cantik, dia anxiety. Betul ke apa dia ni? Faham tak? Dia mula merendahkan diri dia sendiri. Okey, membandingkan follower. Kemudian adalah riak dan juga tabarruj. Orang-orang yang dah dapat follower kan, mustahil lah kita nak kata, amat jarang lah orang yang dia sedar apa yang dia buat tu sebenarnya riak, apa yang dia buat tu sebenarnya tabarruj. Ramai dah mula menayangkan sisi-sisi kecantikan masing-masing kat media sosial, kadang-kadang dalam keadaan yang tak baik, dalam keadaan yang melampau kan, makeup tebal 1 inci kan. So mulalah ketagihan perhatian manusia. Bila mana dia share, first time dia share tu tiba-tiba dapat engagement ramai, takkan tak post. Mestilah dia nak post lagi, betul tak? Mula-mula dia buka sikit, dapat engagement ramai. Kemudian dia buka sikit lagi ramai. Lama-lama mulalah na'udzubillah min zalik lah, mulalah dia terus tak tutup aurat. Okay, so perbandingan tu semua sebenarnya tak perlu pun. Islam, Allah sendiri nilai kita bukan pada rupa. Allah tak kisah pun, Allah yang cipta kita. Allah tak kisah apa rupa tu. Kenapa dia nak kisah kan? Produk dia. Allah yang cipta kita. Kenapa Allah nak kata, ni tak cantik? Tak. Allah nilai kita ni pada amal. Okay, Allah letak kita kat dunia ni, melainkan tak ada sebab lain, melainkan beribadah. Okay, bukanlah mengejar kecantikan, mengejar kekayaan. Benda semua tu tak kekal. Mula-mula cantik lah, lama-lama bila dah tua, berkedut. Faham tak? Okay, so yang ketiga, cabaran yang ketiga ialah krisis identiti muslimah. Krisis identiti ni bila mana seseorang tu dia keliru, dia tak kenal lagi diri dia. Dia tak tahu apa punca diri dia kat sini, tujuan hidup dia, pegangan dia, peranan dia, dia tak tahu, dia keliru. So mulalah dia rasa macam sekejap dia nak famous jadi influencer, sekejap dia nak jadi hamba Allah yang bertakwa, sekejap dia nak jadi apa, macam-macam lah. Dia tak walaupun dia nak jadi hamba Allah tu sekejap orang panggil apa, dia bertaubat, lepas tu dia ulang balik, dia bertaubat, dia ulang balik. Sebab apa? Sebab keyakinan dia tu tak cukup teguh, keyakinan dia tak cukup kukuh. So
macam mana pun kita kena faham identiti pertama kita dalam dunia ni adalah sebagai seorang hamba Allah. Kita kena tahu dulu apa peranan kita sebagai hamba Allah. Kita kena tahu apa yang kita kena buat. Apa tujuan kita. Faham tak? Apa pegangan kita. Bila jadi hamba Allah ni, kita kena tahulah kita kena beribadat. Pegangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan kita adalah Allah SWT. Okay? So, bila kita dah kenal, kita tahu identiti kita sebagai seorang muslimah ni, seorang hamba Allah, kita takkan mudah terpengaruh dengan anasir luar. Kita takkan mudah sekejap kita nak jadi ni, sekejap kita nak jadi ni. Tak. Okay, sebab kita dah kenal, kita dah tahu tujuan hidup kita. Okay, kita takkan pandang dah. Sebab aku tahu tujuan hidup aku. Gitu. Okay, so apa kesan daripada krisis identiti muslimah ni? Mulalah hilang keyakinan diri. Okay, hilang keyakinan ni biasalah terberlaku kan. Sebab apa? Sebab kita tak kenal diri kita. Kita tak yakin betul ke apa aku buat ni, betul ke jalan yang ni, betul ke jalan yang ni. Kalau dia kenal diri dia sebagai hamba Allah, InsyaAllah persoalan tu tak akan timbul pun. Okay, yang kedua, akan mudah membandingkan. Macam hak yang berlaku pada media sosial tadi kan, dia mudah membandingkan antara diri dia dengan diri orang lain. Contoh kalau dia sedar, dia punya tujuan hidup, dia peranan dia sebagai hamba Allah SWT. Okay, dia takkan membandingkan diri dia dengan orang lain. Kenapa nak kena kisah dengan influencer yang lain? Tujuan aku adalah Allah. Aku tak kisah. Tak dapat perhatian manusia pun aku tak kisah. Janji Allah perhati aku. Janji aku ada nilai di sisi Allah SWT. Okay? Yang ketiga antara kesannya adalah tekanan emosi. Mulalah dia rasa dia tak keruan. Dia tak dapat follower kan? Dah buka macam-macam dah. Tapi follower tetap tak dapat. So dia akan rasa macam stresnya. Mulalah dia tekanan emosi. Lagi adalah depression, adalah anxiety. Benda-benda tu semua sebab dia tak ada tujuan hidup. Okay? So yang keempat, serangan terhadap institusi keluarga. Serangan terhadap institusi keluarga ni berlaku bila mana? Sekejap. Berlaku bila mana seseorang tu dia rasa keluarga ni sebagai beban hidup dia, ataupun dia rasa anak ni sebagai penghalang kerjaya. Benda ni semua kan pengaruh daripada luar, sama ada daripada negara barat ke, daripada negara kita sendiri ke. Benda ni kita tak pernah terfikir pun dulu. Macam ibu-ibu kita, mereka ni bekerja je. Sedangkan profesor, pensyarah dalam Malaysia sendiri ada ramai anak. Itu bukti yang menunjukkan anak ni bukanlah penghalang kepada kerjaya, tapi diri kita sendiri. Betul tak? Ramai je pensyarah yang ada ramai anak, tapi tetap kerjaya berjalan. Tetap hebat. Okay? Tetap menjadi satu idola masyarakat. Dalam surah Al-An'am, Allah sebut ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. So ayat ni menjelaskan bahawa Allah memberi rezeki kepada ibu bapa dan juga anak-anak. Ayat ni jadi dalil untuk kita ni jangan takut. Jangan takut kalau ada zuriat, nanti rezeki tak cukup. Tak. Sebenarnya rezeki ni datang sebab anak tersebut. Allah kata apa? Nanti aku rezekikan anak tersebut. Rezeki anak tu sendiri ada, bukanlah rezeki kita. Faham tak? Rezeki kita pun ada. Cuma kita jangan rasa kita punca rezeki. Tak. Sebab yang memberi rezeki tu Allah. Maha luas rezeki yang Allah berikan. Okay? So, kita janganlah rasa anak ni menjadi penghalang kerjaya, ataupun bila mana kita mula mendirikan rumah tangga, nanti kita tak boleh bekerja. Tak. Boleh je. Okay? Boleh je. Asalkan dengan mengikut syariat. Okay? So, rezeki ni bukanlah hanya semata-mata duit. Bahkan dari segi ketenangan hidup, dari segi kesihatan, dari segi peluang pekerjaan, dari segi keberkatan harta, ataupun urusan kita mudah. Faham tak? Contoh, seorang tu waktu dia belum direzekikan anak,
di interview sini tak dapat, di interview sini tak dapat, susah nak dapat kerja kan. Tapi bila anak dia lahir, tiba-tiba ada panggilan daripada syarikat ni, ada panggilan daripada sini, ada panggilan daripada sini. Benda tu semua unexpected. Faham tak? Kalau Allah ceritalah awal-awal kan, nanti rezeki ni macam ni, rezeki ni macam ni. Kalau kita tahulah kan kita tak ada ikhtiar. So semua tu berdasarkan ikhtiar masing-masing. Kalau kita percaya Allah akan bagi rezeki, insya-Allah Allah akan bagi. Sebab apa? Ana inda zanni abdi bi. Ini hadis kudusi Allah sebut. Okey, yang mana aku di sisi sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku rasa aku akan bagi, aku akan bagi. Faham tak? Tu yang kita boleh faham. Kalau hamba aku rasa aku tak bagi, kita tak tahulah kan. Allah mungkin tak bagi ataupun Allah akan bagi, tapi dengan cara yang lambat mungkin. So, bersangka baik dengan Tuhan. Kalau kita nak bersangka buruk dengan Tuhan ni, siapalah kita sebenarnya nak sangka buruk. Tuhan tu maha luas, dia punya kuasa dia. Okay, so ada yang anggap rumah tangga ni sebagai penjara, sedangkan Islam menjadikan keluarga asas masyarakat. Faham tak? So, antara cabaran yang seterusnya, cabaran kelima, hiburan tanpa batas, iaitu dari segi drama. Drama sekarang kan dah ada drama daripada negara Korea, daripada negara China, daripada negara Thailand. Banyak drama yang kita boleh dapat sekarang ni berbanding zaman waktu ibu-ibu kita dulu kan. Kemudian TikTok, kemudian Netflix. Netflix ni pula banyak, sebenarnya dah tak ada tapisan. Boleh je seseorang tu nak tengok cerita macam ni pun boleh, nak tengok cerita macam ni pun boleh, hatta kepada anak kecil pun boleh. So benda ni semua dah jadi tanpa batas, unlimited dah kepada semua. Okay, dari segi konsertnya, budaya viralnya, semua benda ni membentuk cara berfikir wanita. Mulalah kalau dia join macam ni, tiba-tiba ada orang ajak kan, jom pergi konsert. Apa salahnya konsert? Bukannya kita minum arak pun. Nampak tak? So dia mengubah cara berfikir wanita tu. Asalnya wanita tu dia tak tahu pun. Macam dia tahu je konsert ni tak boleh, ataupun amalan yang haram ni tak boleh. Tapi sebabkan ajakan kawan dia kata bukan kita minum arak pun, mulalah dia akan rasa macam betul juga. Lepas tu dia pergilah. Lama-lama mula-mula konsert, kemudian dia buatlah apa-apa yang berlawanan dengan syariat. So benda ni semua boleh dapat dengan mudah. Inilah antara cabaran yang kita kata hebat lah pada zaman sekarang. Janji iman kena kuat. Gitu. So yang seterusnya, tekanan materialisme dan juga gaya hidup moden. Ya kan, kita tengok orang ni ada kereta besar, kita tengok orang ni ada rumah besar, takkan kita rasa macam tercabar? Bila kita rasa tercabar itulah mulalah kita melakukan satu benda yang kita tak baik, kita lakukan satu benda yang tak ikut syariat Islam. Okey, itu antara cabaran yang muslimah sekarang hadap. Seterusnya, slide yang seterusnya, bagaimana kita menghadapi cabaran. Kita mesti kena kembali kepada panduan Islam. Kena kukuhkan akidah. Okey, wanita yang mengenal Allah ni takkan mudah terpengaruh. Siapa yang kenal Allah, maka dia kenal diri dia. Bila kenal diri dia, maka dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang muslimah. Kita kena kenal Allah dulu. Kena mengaji akidah. Okey? Kena mengaji sirah, mengaji hadis, mengaji fiqh. Semua ni akan membantu kita kukuhkan akidah. Okey, faham tak? So janganlah kita ni menuntut ilmu dengan cara yang tak sahih. Kena dengan cara yang sahih. Kena tahu kat mana sepatutnya kita pergi belajar. Jangan tengok TikTok je. Sebab TikTok ni kadang-kadang ada ustaz yang betul, ada ustaz yang tak betul sikit. Okay, so kena tuntut ilmu dengan orang yang betul. Cari betul-betul. Tanya kawan-kawan kat mana dia dapat rujukan tersebut. Okay. So kena kukuhkan akidah. Bila kita yakin Allah tu maha bijaksana, dia akan yakin semua syariat ni ada hikmah. Yang kedua, tuntut ilmu yang sahih. Macam saya cakap tadilah, Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, bermaksud menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim.
Okey, wajib tau. Ilmu fardu ain ni kena ada asas yang kukuh dalam diri kita. Kalau kita punya ilmu basic pun dah goyang, kan kita akan mudah terpengaruh dengan dunia luar sebab kita tak ada ilmu yang kukuh. Jangan sekadar belajar pada TikTok tau. Kena cari tuan guru yang betul. Okey. Yang ketiga, macam mana nak hadap cabaran ni? Kena pelihara aurat dan juga maruah. Aurat ni bukan semata-mata pakai tudung. Tapi aurat ni mencerminkan ketaatan kita kepada Allah dan menjaga maruah kita. Sebab Allah SWT suruh kita tutup aurat. Jadi cara kita nak taat Allah, tutup aurat lah. Faham tak? Tutup aurat ni juga akan menjaga maruah diri kita. Takkan mudah tersentuh oleh orang luar, takkan mudah dipandang. Kan? Faham tak? Bila orang nak tegur kita pun orang takut. Bukanlah takut, maksudnya mungkin hormat kan. So dia orang hormat, dia orang yang tengok kita ni pakai tudung, tutup aurat baik, elok. Dia orang yang ada niat jahat pun mungkin tak terjadi dia punya tindakan jahat dia tu. Okey, aurat ni bukan satu simbol kelemahan. Ia satu lambang kemuliaan. Allah muliakan wanita ni dengan cara Allah suruh kita tutup aurat. Sebab Allah pun tahu lelaki ni macam mana. Bukan Allah tak tahu, sebab tu Allah suruh. Kalau lah kan Allah tahu lelaki ni, dia orang tak kisah pun dengan wanita ni. So, mungkin Allah tak suruh tutup aurat kan. Tapi, sebab Allah suruh. Jadi Allah tahu keburukan kalau kita buka aurat. Kita sendiri pun tahu. So, Allah suruh kita tutup aurat ni bukan sebab nak menghukum kita. Tapi sebab nak menjaga kita. Faham tak? Nak menjaga kita melalui hijab. Maruah seorang muslimah ni lebih bernilai daripada perhatian sementara kat media sosial. Kita ni, takkan kita nak rendahkan maruah kita untuk perhatian yang sementara. Faham tak? Tak boleh lah. Jaga diri masing-masing. Keempat, kita kena pilih persekitaran yang solehah. Okey? Ada peribahasa. Bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapat baunya, iaitu wanginya. Jika bersahabat dengan tukang besi, kita akan terkena percikan apinya. So, tidak kita kena cari sahabat yang soleh untuk sama-sama kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Okey, yang kelima, jadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai role model. Bukan kita ambil selebriti, bukan influencer untuk kita jadikan role model. Okey, sebab Rasulullah SAW sendiri pun dah hebat. Isteri-isteri Rasulullah SAW sendiri pun hebat untuk kita jadikan role model. Kenapa kita nak kena tengok influencer? Kita tengok mereka. Okay? Mungkin kisah mereka tak. Contoh kan kita ada ramai Seri Kandi, Suri Hati Rasulullah SAW. Mungkin kisah kita tak ada dalam kisah Sayyidatina Khadijah. Mungkin kisah kita ada dekat Sayyidatina Aisyah untuk kita jadikan pengajaran. Betul tak? So yang keenam, kena bijak menggunakan media sosial. Media sosial ni bukan musuh. Malah ada baikan. Ada baiknya. Banyak je baik media sosial ni untuk kita. Tapi cara kita nak menggunakan dengan baik ataupun tak. Itu pilihan kita sendiri. Media sosial ni kita boleh guna untuk sebarkan ilmu yang bermanfaat, kongsi peringatan, bina komuniti yang positif, eratkan silaturahim. Jadi kena gunakan sebaiknya dengan cara kita tak buka aurat kita dekat media sosial, kita tak sebarkan fitnah, kita tak kejar populariti semata-mata dengan mengabaikan prinsip agama. Tak boleh lah. Kita kena tanya dulu diri kita. Apa yang aku post ni ada baik tak untuk agama aku? Ada baik tak untuk masyarakat? Faham tak? Okey, yang terakhir, kena bina keluarga berasaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang mana kita kena ajarlah anak-anak dan juga para isteri kita untuk saling perbaharui niat dalam Islam kan. Buat aktiviti keagamaan, contoh baca Al-Quran sama-sama, solat jemaah, bacakan hadis, saling menasihati dengan baik. Kalau ada pergaduhan, musyawarah, bincangkan dengan baik. Okey, itu semua antara akhlak yang berasaskan Islam lah. Okey. So, slide yang seterusnya, kesimpulan. Jadi muslimah yang mulia ni, wanita muslimah tak pernah dimuliakan sebagaimana Islam muliakan wanita tersebut. Okey, macam kisah yang zaman Arab prajahiliah tadilah. Okey, namun
kemuliaan itu datang bersama tanggungjawab. Tanggungjawab kita untuk jaga diri kita, tanggungjawab kita untuk jaga amanah, tanggungjawab kita untuk jaga diri kita sendiri. Itu semua pilihan kita sendiri. Dunia hari ini mengajak wanita bebas tanpa syarat. Islam pula ajak wanita menuju kebebasan yang sebenar, iaitu bebas apa? Bebas daripada penghambaan kepada manusia, bebas daripada hawa nafsu dan syaitan. Okey? So kemuliaan dekat sisi Allah ni bukanlah berdasarkan jantina, tapi iman, takwa dan juga amal soleh. So saya rasa itu sahaja daripada saya pada malam ni. Ada apa-apa soalan ke? Ustazah dulu belajar Mesir ke? Ya, dulu saya belajar Mesir. Soalan seterusnya, boleh ke wanita bekerja dan tetap menjadi isteri serta ibu yang soleha? Boleh ke wanita bekerja, menjadi isteri dan juga ibu yang soleha? Boleh. Okey. Contoh kita tengok Sayyidatina Khadijah lah. Beliau wanita yang berjaya, usahawan yang berjaya. Malah ibu kepada 7 orang anak. Juga isteri yang solehah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So macam mana nak jadi wanita yang solehah dalam masa yang sama, kita kena jaga syariat lah. Kita bekerja, kita jaga batas. Okey, contoh bekerja dalam kelompok yang ramai kan, kita jaga batas kita tak bercampur lelaki dan perempuan, kita tak tag satu sama lain, berlainan jantina. Kemudian balik, kita layan suami kita dengan baik, kita tak bawa balik masalah pejabat tu ke rumah, marah suami-suami kan, menekan-nekan anak-anak suami. Kita tinggalkan pekerjaan dekat tempat kerja, balik kita jadi ibu. Pergi kerja jadi wanita berjaya, balik terjadi isteri dan juga ibu. Okey. Soalan seterusnya, macam mana nak seimbangkan kerjaya dengan tanggungjawab sebagai seorang muslimah? Bagaimana seimbangkan bekerjaya dengan tanggungjawab sebagai seorang muslimah? Seimbangkan. Okey. Kita pergi kerja macam biasa kan. Macam saya cakap tadi, kita jaga syariat kita jaga batas kita. Wanita muslimah ni, habis dia, contohlah kan, setiap hari kita pergi kerja 5 hari dalam seminggu kan. Dalam 2 hari mungkin kita boleh ambil satu masa, dalam 2 jam kita pergi belajar ilmu fiqh ke, ilmu akidah ke, kita belajar ilmu asas agama. Okey, kemudian kita terapkan juga dalam keluarga kita. Balik daripada belajar tu, kita ajar pula anak-anak, kita kongsi dengan suami apa yang kita belajar. Kita jadi wanita yang macam mana nak kata, tak mengejar perhatian dalam media sosial. Kita fokus kepada kepada keluarga kecil kita, kepada keluarga besar kita. Kita fokus pada keluarga je, tak perlulah nak cari perhatian dunia luar. Okey, sebab macam mana pun Allah pandang kita pada sisi iman kita, pada sisi amal ibadat kita. Okey. Next is, betul ke isteri boleh masuk syurga hanya dengan mentaati suami? Betul ke isteri boleh masuk syurga hanya dengan mentaati suami? Betul. Kita kena tahulah syurga isteri di bawah telapak kaki suami. So, saya pernah dengar satu cerita ni lah kan, tapi macam panjang pula nak cerita sebab masa macam dah cukup. Okey. Dulu pada zaman dululah, tak ingatlah zaman Rasulullah ataupun zaman bila kan, ada seorang isteri ni, lelaki dia keluar pergi urusan luar lah, tak ingat sama ada peperangan ke apa ke. Ada orang datang. So bila orang tu datang, isteri dia tak bagi masuk. Isteri dia kata, aku tak dapat izin suami untuk bagi kamu masuk ke dalam rumah aku. Sedangkan orang yang datang tu perempuan. Maka dia tak bagi masuk sebab tak dapat izin. Benda tu jadi cemuhan kepada dia. Dia hadap dia cemuhan tu. Okay. Bila mana ada satu khabar
seseorang ni bermimpi, saya tak ingat, tapi seseorang tu bermimpi yang si isteri ni masuk syurga. Hanya dengan sebab dia tak mengizinkan orang luar tu masuk ke dalam rumah dia sebab tak ada izin suami. Okay. So nampak tak? Hanya dengan tak bawa masuk orang, dia masuk syurga. Okay. So mudah je para isteri nak masuk syurga sebab hanya dengan menjadi isteri yang solehah, kita akan mudah masuk syurga, insya-Allah. Bukan susah pun nak jadi isteri yang solehah. Ikut cakap suami, hormat suami, tak meninggi suara kepada suami, apa lagi, happykan suami, tenangkan suami. Ya, memasak bukan tugas isteri, tapi kita kena tahu besarnya pahala bagi seorang isteri yang memasak untuk suami dia. Okey, kalau suap pun dapat pahala, apatah lagi kita masak yang banyak. Okay, faham tak? So kat situ best je kita cuba kita pandang sudut positif. Kenapa aku tak layan suami aku? Dia kan syurga aku. Baik aku layan je suami aku daripada aku layan orang lain. Orang lain belum tentu boleh bawa aku masuk syurga. Suami aku ni memang sah-sah dah bawa aku masuk syurga kalau aku ikut cakap dia, kalau aku hormat dia. So better kita fokus je lah dekat suami kita kan. So why not kita abaikanlah dunia luar, jadilah isteri yang solehah dekat rumah untuk suami kita. Ada lagi tak? Ya. Untuk yang kisah tadi tu, saya cuba cari balik lah dekat mana, sebab saya dah lama dah dengar cerita ni. Sekarang tak ingat dah. Nanti saya cari balik. Kalau saya ingat, saya cuba kongsikan dekat live yang seterusnya lah. Apa nasihat untuk wanita yang gilakan artis lelaki? Okay. Apa nasihat untuk wanita yang gilakan artis lelaki? Sebenarnya kita meminati tu bukanlah satu kesalahan, tetapi cara kita meminati. Janganlah kita sampai bila tengok badan lelaki tersebut tanpa berbaju lah kan. Maksud saya kita rasa macam dah gila bayang dah. Yang tu salah. Sebab badan lelaki tu aurat. Bayangkan bila ayah kita keluar tak berbaju, kita malu tak? Kita malu kan? So sama juga, benda tu tak baik untuk dipertontonkan. So kita yang menonton tu pun kita kena sedar benda tu dah tak baik untuk dipertontonkan. Kita yang menonton, takkan kita macam nak anggap rezeki kan, tonton je lah. Tak. Itu cara kita meminati. Macam mana kita nak mengidolakan seseorang. Janganlah sampai kita mengangkat tinggi darjat orang tersebut. Okey, faham tak? Macam saya faham lah artis lelaki yang mungkin maksudnya macam K-pop kan. Artis Korea sebab dia orang kan, yelah, rupa elok kan. Saya pun tak nafikan. Tapi cara kita, jangan sampai kita menunda solat dengan menonton video mereka dengan, faham tak? Kita kena faham tugas kita sebagai seorang muslimah kita wajib jalankan, tapi yang meminati tu kita sekadar je. Jangan sampai berlebih-lebihan sampai nak pergi pegang lah, sampai nak pergi cium lah, cium bau lah maksud saya. Nak dia orang bagi apa baju je kita dah tergila-gila kan. Tak boleh lah sampai macam tu, sebab orang yang patut kita idolakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya pada malam ni. Terima kasih yang sudi menonton daripada awal sehingga habis. InsyaAllah selepas ni kita berjumpa lagi di lain hari. InsyaAllah. Assalamualaikum.